bermula dari sekarang. Okey, cikgu mulakan record. Iaitu bab 8 pilihan raya. Okey. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita mengundi untuk memilih wakil. Okey, wakil kawasan kita untuk membentuk kerajaan. Dan bila dia bawa ke sana, dia jadi wakil kita, dia kena bawa masalah kawasan kita ni. Seperti masalah perparitan, masalah air, masalah jalan raya, masalah apa pun, kita boleh usul bagi tahu pada dia, dia yang akan bawa ke parlimen untuk bincangkan bagaimana nak selesaikan. So itu sistem pilihan raya. Dan kita tahu bahawa pilihan raya ini adalah satu pengamalan sistem demokrasi. So demokrasi memang amalkan pilihan raya. Dan pilihan raya yang pertama ialah pada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, okey, pada tahun 1955. Iaitu pada waktu itu hanya sebanyak 52 orang ahli dipilih untuk menganggotai MPP. MPP ni samalah macam parlimen sekarang ya. Yang itu akhirnya dibentuk untuk membentuk kabinet pertama negara. Kabinet ialah jemaah menteri pertama negara kita. So kita akan lihat di sini bermula dengan pilihan raya yang pertama bermula iaitu di peringkat Majlis Perbandaran Georgetown, okey, pada tahun 1951. Kemudian diikuti pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur dan diikuti seterusnya iaitu pilihan raya negeri pada tahun 1954. Dan daripada situ akan dibawa terus kepada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan dan diteruskan lagi dengan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuching. Ya. Macam mana diorang pilih pilihan raya? I mean diorang pilih ikut orang mana yang banyak berjasa pada negara ke atau main pilih. Okey. Baik, dia macam ni. Okey. Let's say kita nak memilih wakil bagi kawasan Shah Alam. Contoh Shah Alam . So kat sini kita buka. Pilihan raya akan dibuka dan sesiapa yang nak bertanding untuk jadi calon Shah Alam, sila munculkan diri. Sila datang dengan membawa daripada mana, parti mana. Contohnya kan MCA. MCA dia bawa siapa ya? Kita katakan MCA membawa siapa? MCA, parti MCA membawa Eng Kai Shien. Eng Kai Shien kata apa? Saya nak bertanding di bawah parti MCA untuk bertanding bagi menjadi wakil Shah Alam. MIC diwakili oleh Vinesh. Vinesh kata, saya pun nak bertanding, nak jadi wakil bagi daerah Shah Alam ini. Bagi parti MIC, yes. Kemudian datanglah Afif. Afif kata apa? Saya daripada UMNO. Saya nak bawa parti UMNO dan saya nak jadi wakil bagi Shah Alam. Kemudian datang pula Nafiman. Nafiman kata, saya daripada PAS. Saya daripada parti PAS. Saya nak menjadi wakil Shah Alam. Begitu juga dengan yang lain-lain. So mereka pun masuklah daftar, nak jadi calon. Katakanlah ada 5 orang tadi calon kan. So 5 orang calon tadi, kemudian yang hitam tu apa cikgu? Yang mana hitam-hitam? Yang mana hitam-hitam? Kan? Yang mana hitam-hitam? Yang ini ke? Yang dekat skrin cikgu ni ke ataupun dekat nota ni? Yang mana satu ni? Oh, kotak hitam. Kotak hitam yang sebelah bawah kamera cikgu ke? Ataupun yang cikgu gerak-gerakkan ni ke? Yang cikgu gerak-gerakkan tu ke? Okey. Untuk pengetahuan kamu, yang cikgu gerak-gerakkan tu ini adalah kotak chat. Kotak group chat itu cikgu telah letakkan kat tepi. Bukan apa? Supaya nanti cikgu mudah untuk membaca kamu punya soalan. Tak apa, jangan risau. Cikgu tengah setting nanti kejap lagi ada monitor. Petang nanti ada monitor kedua di mana kotak chat ini cikgu akan transfer pergi ke another screen. So ada 2 screen dekat ni lah. So macam Novi. So dah alang-alang jadi streamer ni kan. Gunakanlah kan. Gamer cikgu. Yeah. Kan. Cikgu nak main game juga sebenarnya. Nak main game ni bawa lori. Simulator bawa lori, bawa bas. Nantilah. Jadi bila katakan 5 orang tu telah menjadi calon Shah Alam,
So dibuat satu lagi pilihan raya. So katakan diletakkan satu pilihan raya pada tarikh tertentu dan pada hari itu semua orang di Shah Alam akan keluar untuk mengundi. So sebelum pengundian tu, kelima-lima parti ini akan memberikan manifesto, iaitu janji-janji pilihan raya. Iaitu Kaishan dia bagi tahu bahawa saya daripada MCA, saya akan berjanji akan membantu rakyat Shah Alam dengan cara apa? Dengan membantu semua orang-orang miskin. Dan membawa kemajuan Shah Alam. Itu. Kemudian Venus pula kata, jangan risau, saya mewakili MIC, saya akan membantu rakyat Shah Alam untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak di Shah Alam. MIC. Datang pula Afif. Afif kata daripada UMNO, jangan risau. Saya akan bangunkan kawasan Shah Alam ini, iaitu dengan cara apa? Ibu-ibu tunggal semua saya akan beri bantuan. Ibu-ibu tunggal utamakan ibu tunggal. Baik. Kemudian Nafi Iman pula datang. Jangan risau bahawa kepada anak-anak dara yang tua, andar tu, anak-anak dara tu yang belum kahwin, tak apa. Saya Nafi Iman akan bantu semua. Anak-anak dara yang tua ni kan. Anak dara tua aja Nafi Iman. Risau pula jadinya. So masing-masing bawa manifesto masing-masing kan. Daripada situ apa yang berlaku kita akan lihat kemudian bermulalah pengundian. Bila pengundian dimulakan kita akan lihat bahawa orang pun mengundi. Ramai pula yang suka Nafi Iman. Rupa-rupanya tengok Nafi Iman ni kan ada wajah-wajah Korea lah sikit kan. Ada yang undi. Lepas tu tengok Venus, ada wajah-wajah macam rupa macam VJ lah. Macam VJ, good looking kan. Jadi undilah Venus. Dia VJ Jadi jadi bila dah hari tamat tu kemudian dikumpulkan tu yang buat menang tu kemudian bila dikumpulkan lepas tu dikira-kira undi balik bila dikira undi balik. So rupa-rupanya Afif yang menang. Afif yang menang sebab menang majoriti. Daripada 10,000 yang mengundi, 7,000 mengundi Afif. 7,000 mengundi Afif. Rupanya ramai ibu-ibu tunggal yang menyukai Afif sebab dia kata cute lah sangat. Jadi jadi Afif pun menang. Itulah. Kan. Dah agak dah menang. Jadi itulah contoh perjalanan pilihan raya. Boleh faham contoh itu contoh contoh perjalanan pilihan raya. Kalau betul-betul ada mampus. Jadi memang kejarlah kan. Tempat 04 aja. Afif buat 4 tak, sebab Afif sebenarnya dia bantu kawan-kawan. Dia dapat penuh 4, dia kota bagi kat orang lain. Afif kau ni kan. Baik, kita lihat. Perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan lihat. Pilihan raya sebenarnya merupakan asas berkerajaan sendiri, dan ini akan memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. So di negara kita pilihan raya ini bermula daripada apa? Kamu kena ingat susunan dia, iaitu bermula daripada peringkat Majlis Perbandaran dulu, kemudian diikuti oleh peringkat negeri dan seterusnya pada peringkat pilihan raya MPP, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan 1955. So dan pilihan raya ini adalah diadakan selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kahwin kembar bahaya cikgu. Bayangkan. Tak payah naik pelamin Afiq. So Diana dah bagi amaran. Kahwin dengan kembar bahaya. Sebab nanti kalau kahwin dengan Afif, nanti takut nanti naik pelamin Afiq. Betul juga kan bahayalah kan. Tapi senang nak kenal. Afif dengan Afiq ni beza sikit. Dia Afif dia bulat lagi. Dia Afiq dia lonjong. So dia bulat dengan lonjong berbeza. So senang nak cam.
Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Okey, baik, kita lihat kerajaan persekutuan telah mewujudkan sebuah kerajaan jawatan kuasa pilihan raya bagi Majlis Mesyuarat Perundangan untuk mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebutlah. Dan akhirnya ordinan pilihan raya pihak berkuasa tempatan diwujudkan untuk memberi kuasa kepada majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya. Sebelum itu kita lihat pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown ni pada tahun 1951 bilangan calon ataupun kita kata bilangan parti yang terbabit dalam pilihan raya itu ada 4, Parti Radikal, Parti Buruh, UMNO dan juga Bebas. Dan kita lihat di sini bilangan calon yang diletakkan ialah Parti Radikal tak 8, Parti Buruh tak 8, UMNO 5 orang dan Bebas 3 orang. Dan jumlah kerusi yang dimenangi ialah Parti Radikal menang 5 kerusi, Parti Buruh menang 2, UMNO menang 1 dan Bebas menang 1. Maknanya yang boleh membentuk kerajaan ialah Parti Radikal. So Parti Radikal yang boleh membentuk kerajaan di Georgetown. Kerana apa? Kerana menang majoriti. So itu cara dia. Begitu juga dengan pilihan raya di Kuala Lumpur, di mana kalau kita lihat ini parti-parti yang telah menyertai pilihan raya di KL iaitu IMP, Parti Buruh Selangor, Persatuan Penyewa Rumah, Bebas dan Perikatan iaitu UMNO dan juga MCA. Dan kalau kita lihat kemenangan telah diperolehi oleh Perikatan kerana memenangi 9 kerusi daripada 12 kerusi. 9 yang menang Jadi sebab itu Perikatan boleh untuk membentuk satu kerajaan di Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Itu caranya, menang majoriti. Belum lagi, masa tu MIC belum join lagi. Masa ni mula-mula peringkat awal hanya UMNO dan MCA saja yang join dulu. Pada peringkat awalnya. Baik, kita lihat kenapa yang first tak ada Perikatan. Yang mula-mula ni belum lagi. Perikatan dia lambat sikit. Perikatan kalau tak salah cikgu pada tahun 1955. Yang ini pada tahun 1951. So belum ada Perikatan lagi. Belum. Belum ada Perikatan lagi. Baik. Kita lihat pilihan raya Majlis Perbandaran yang pertama diadakan di Georgetown. So ini pilihan raya Majlis Perbandaran pertama Georgetown di Pulau Pinang pada tahun 1951 dan tujuan diadakan pilihan raya ini adalah untuk memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown. Sebab sebelum ini pilihan raya ini diadakan, ahli dalam Majlis Perbandaran itu dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat. Kena ingat dulu Pulau Pinang, Melaka, Singapura adalah negeri-negeri Selat. So, dia tubuhkan Majlis Perbandaran Georgetown. Jadi, diletakkan 9 ahli itu yang dilantik oleh Gubernur. So, sekarang ni untuk membentuk Majlis Perbandaran itu, dia tak mau Gubernur lantik. Dia nak pilih di kalangan mereka sendiri. So, macam mana nak pilih? Mereka melakukan pilihan raya. Melakukan pilihan raya. So, hari pendaftaran pemilih diadakan selama 6 minggu dan seramai 14,514 orang mengundi. Dan itu kemenangan dia tadi iaitu kemenangan tadi pilihan raya ini kemenangan jatuh kepada Parti Radikal dengan 5 jumlah kerusi yang dimenangi. Itu dia punya result dia lah, result pilihan raya. Kemudian selepas pilihan raya Georgetown di Pulau Pinang, dibawa pula kepada pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur yang diadakan pada Februari 1952. Dan pilihan raya diadakan untuk apa? Kerana nak merebut 12 kerusi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sentul, Bangsar, Imbi dan juga Petaling Jaya. So kalau kamu boleh highlightkan Sentul, kemudian Bangsar, kemudian Imbi, Jalan Imbi. Sekarang Imbi ni, Jalan Imbi ni sebenarnya kat Imbi tu ada ni. Ada Lot 10, ada Sungai Wang, ada Pavilion. Itu kawasan Imbi.
Ada pavilion tu kan. Ada pavilion tu, itu adalah kawasan IMBI. Dan satu lagi Petaling Jaya. Sebab dulu Petaling Jaya adalah di bawah Kuala Lumpur. Dan dalam pilihan raya inilah kalau kita lihat, yes betul. Pavilion tu kawasan IMBI ya. So kalau kita lihat dalam pilihan raya ini, UMNO KL dan juga MCA Selangor mengadakan kerjasama dan bergabung. Dan bergabungan inilah sebenarnya yang telah membentuk perikatan. Bermula pada inilah bermula pada ini terbentuknya perikatan antara UMNO dengan MCA saja dulu. Dan kemudian seterusnya diadakan pula pilihan raya Majlis Perbandaran di bandar-bandar seperti JB, Ipoh, Alok Star, Melaka dan juga Seremban. So kerjasama ini terus mendapat kemenangan pada kerusi Majlis Perbandaran. Maknanya kerjasama UMNO MCA dan mereka telah menyertai pertandingan ataupun pilihan raya Majlis Perbandaran di JB, di Ipoh apa semua, dan mereka banyak yang menang. Menerima kemenangan di bandar-bandar itu. Maknanya ramai orang-orang Melayu dan Cina bersetuju dengan perikatan ini. Perikatan ini ya. Dan pada tahun 1954 pula pilihan raya peringkat negeri. 1954 pilihan raya peringkat negeri diadakan, dan dalam pilihan raya inilah Perikatan UMNO MCA telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan. Hal ini menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kerjasama antara kaum dalam politik negara kita pada masa itu. Dan kalau ada yang bertanya, cikgu, sampai ada yang 12 kerusi, ada 226 kerusi. Kerusi ni apa, cikgu? Kerusi ini adalah mewakili kawasan. Kawasan ya. Kalau kamu pergi ke parlimen, kalau kamu pernah tengok gambar di televisyen kan, iaitu gambar parlimen, dalam parlimen tu dia ada orang yang duduk di meja, duduk di kursi tu, dan meja dia ada tulis kawasan apa. Contoh Jelutong. Kemudian ada sebelah dia mungkin kawasan apa? Shah Alam. Kemudian sebelah lagi ada seorang lagi, tulis iaitu kawasan mana? Sentul. So betul, maknanya 226 kerusi tu, maknanya 226 kawasan yang mana ada 226 kerusi dalam parlimen. Satu kawasan, satu kerusi dalam parlimen. Itu maksud dia. Satu kawasan, satu kerusi dalam parlimen. Dan orang yang duduk, maksudnya tempat lah, cikgu. Ya, betul. Maknanya 226 tempat. 226 tempat. Dan orang yang duduk di kerusi itu adalah orang yang telah menang pilihan raya dan menjadi wakil dari kawasan yang dia wakili itu. Contohnya kalau dia menang di kawasan Shah Alam, maknanya dia akan duduk di kerusi yang ada tulis Shah Alam. Duduk situ. Jadi itu mewakili kawasan. Cuma jangan selalu tengoklah. Sebab kadang-kadang bukan nak kutuk, bukan nak menghina, tapi kadang-kadang maaf cakaplah kan, kita punya menteri-menteri yang ada dalam tu menggunakan perkataan-perkataan, kadang-kadang menggunakan perkataan yang tak sesuai, dan tidak membawa sasiah diri, ataupun kita kata tak ada akhlak. Bercakap tu seolah-olah bercakap dengan gaya sombong, dengan gaya merendah-rendahkan orang lain. Walaupun mungkin orang itu pembangkang, tetapi mungkin mungkin ada idea yang dia ceritakan itu adalah idea yang betul untuk membantu kerajaan. So janganlah diperlekehkan orang. Jadi cikgu tak betul Zaim. Cikgu sokong Zaim. Supaya apa? Cikgu puji yang cikgu lihat yang terbaru ini, seperti kita lihat seperti Syed Saddiq, di mana walaupun dia muda, tetapi bila dalam parlimen dia begitu berhemah. Dia cakap dengan teratur, dia cakap tanpa ada mengutuk mana-mana. So jadi cikgu rasa inilah orang-orang yang patut menjadi pemimpin dibandingkan dengan orang-orang
yang dah tua-tua tapi marah-marah lah, kutuk orang lah, merendah-rendahkan orang. Okey, adakah ini okey. Baik, betul. Okay. Ya, jadi itulah yang jerit-jerit. Adakah ini Ada perangai kualiti. politik? Adakah ini yang nak diajar kepada rakyat? Rakyat tengok ni. Kan? Rakyat tengok dalam TV, rakyat tengok. Kita sendiri pun meeting tak ada macam tu. Ini dia orang mana manners. Kan? Jadi cikgu harap kalau kamu semua menjadi wakil rakyat dan pergi ke parlimen, tunjukkan kamu adalah orang yang behave, tunjukkan kamu adalah pelajar, kamu orang yang telah mengikuti kelas sejarah Cikgu Rafi yang mengamalkan budaya bercakap baik dan juga bersopan santun. Nampak tak? Jadi bila orang tanya nanti, kat mana awak dapat sopan santun ini? Saya banyak belajar daripada Cikgu Rafi. Alhamdulillah, dapatlah saham sikit. Okay. Okay. So, amalan tu penting ya. Okay. Baik, so kita telah lihat bermula dengan Majlis Perbandaran kita kata pilihan raya Majlis Perbandaran daripada Georgetown, kemudian pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur dan diakhiri dengan pilihan raya peringkat negeri pada 1954. Dan kalau kita lihat di sini, keadaan ini jelas menunjukkan bahawa pilihan raya pada peringkat awal ni berjaya. Kita lihat berjaya matlamat dia. Pilihan raya pada peringkat awal ini berjaya menyedarkan rakyat tentang apa? Amalan demokrasi. Sebab sebelum itu, sebelum pilihan raya Georgetown sendiri, rakyat tak tahu pilihan raya ni macam mana. Tak tahu. Tetapi bila dah diperkenalkan, inilah dia pilihan raya, barulah rakyat ada pengalaman, macam ni nak memilih pemimpin. Nampak tak? So ini memberi pengalaman pilihan raya. So pilihan raya ni memberikan pengalaman kepada rakyat untuk mengendalikan pilihan raya pada peringkat persekutuan. Dan pilihan raya ini juga merujuk kepada persediaan ke arah berkerajaan sendiri. So kalau kita lihat di sini, ini kita lihat poster Saturday Forum. Kita lihat di sini. Ini Saturday Forum. Dia kata apa? KL Municipal Election Polling Station. Maknanya ini adalah pusat pengundian bagi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Dan di sebelah kanan itu yang service before self, better housing needed, expand health service, kemudian juga sewerage problem in Kuala Lumpur, itu adalah manifesto. Iaitu matlamat parti-parti tadi. Kalau anda mengundi saya, kita akan berjanji untuk begini-begini. Berjanji service before self. Maknanya apa? Memberi perkhidmatan sebelum kepentingan diri. Tapi itu dulu. Sekarang kepentingan diri dulu, baru beri perkhidmatan. Kan? Sekarang opposite, sangat menyedihkan. Jadi orang tua-tua tu yang dah jadi dinosaur tu, bagi cikgu kita dah boleh tukarlah. Gantikanlah kepada orang-orang seperti Nakib, kan? Seperti Nafi Iman, Aisyah, untuk menjadi pemimpin pula. Kan? Yes. Kemudian dia orang minta better housing needed, expand health, betul. Dan juga sewerage problem in KL. Dinosaur. Cikgu istilahkan dia orang tu sebagai dinosaur sebab apa? Dah antik, dah berjuta tahun, tapi masih nak mengaum. Dah lah nak mengaum, tapi tak perasan dia orang kebanyakannya T-Rex. Tahu sebab apa? Dia orang kerja makan orang. Tapi T-Rex tak perasan, tangan kecil. Tangan kecil T-Rex. Ada hati nak lempang orang, kan? Tangan kecil. Kan? Dia ingat kita takut, kita rakyat lah, kan? Jadi T-Rex jadi kita ramai. Yes. Jadi elok turunkanlah dinosaur ni ya. Baik. Kita lihat. Kita lihat, proses pilihan raya umum yang pertama.
pilihan raya umum. Apa perbezaan pilihan raya umum dengan pilihan raya yang tadi, cikgu? Yang tadi itu peringkat bandaran saja, seperti Bandar Georgetown, Kuala Lumpur, JB, peringkat bandar je. Kemudian peringkat negeri, okey, negeri-negeri sahaja. Okey, sekarang ni umum. Maknanya pilihan raya besar seluruh, okey, seluruh negara. So, pilihan raya umum pertama inilah sebenarnya yang akan merintis jalan, maknanya membuka jalan ke arah kemerdekaan. So, pada waktu itulah Raja-Raja Melayu setuju untuk adakan pilihan raya untuk memilih anggota MPP ataupun kita kata zaman sekarang ni dipanggil anggota parlimen lah. Dan pengisytiharan pilihan raya ini dibuat oleh Sir Donald McGillivray. Okay. Dan proses ini bermula setelah penetapan bilangan ahli, tetapkan bilangan ahli MPP dulu, berapa orang nak. Kemudian menentukan sempadan. Kemudian pendaftaran pengundi. Okay, selepas pendaftaran pengundi, penamaan calon. Dia banyak proses ya. Kemudian mengadakan kempen, mengundi, kemudian pengiraan undi dan juga pengumuman keputusan pilihan raya. So kita akan lihat proses pilihan raya umum ni satu persatu. Baik. So sebelum pilihan raya umum ini, rundingan telah dilakukan ya. Okey, iaitu beberapa isu berkaitan dengan bilangan ahli MPP. So, pada 1 Februari 1994, Jawatan Kawasan Pilihan Raya telah dibentuk dengan 46 orang ahli dan tugas Jawatan Kawasan ini untuk mengkaji tentang hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Dan Jawatan Kawasan Pilihan Raya ini telah mengeluarkan 2 bentuk penyata susunan MPP ataupun susunan Majlis Perundangan Persekutuan yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Kita lihat apa perbezaan dia. Baik, bentuk A. Okey, bentuk A dan bentuk B. Bentuk A, okey, parlimen itu perlu ada seorang speaker. Okey, bukan speaker yang dups 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 dups, bukan tu. Itu speaker music pandai, itu speaker lain. Okey. Dia maknanya adalah seorang speaker tu maknanya dia seorang chairman dalam Dewan Parlimen itu. So dia yang akan tengok. Okey, okey, sekarang turn you pula baca. Okey, sekarang duduk, silakan yang ini. Tu speaker. Dia maknanya orang yang dia yang menjadi pengerusi bagi Dewan Perhimpunan itulah. Kena ada So bentuk A kata perlu ada seorang speaker, kemudian 3 orang ahli yang dilantik, okey, dan juga ada 11 orang wakil negeri. Maknanya 11 orang wakil negeri maknanya apa tahu? 11 orang wakil negeri maknanya setiap negeri ada seorang wakil. Setiap negeri ada seorang wakil. Waktu itu ada 11 negeri dan ini adalah pilihan raya umum untuk Semenanjung Tanah Melayu saja. Sabah Sarawak belum join lagi. Jadi 11 orang wakil negeri. Kemudian 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu. Okey, gaji dia banyak ke cikgu? Belum lagi. Okey, belum dibincangkan lagi. Tapi pada waktu ini mereka berniat untuk membantulah. Tak fikir pasal gaji pun. Okey, tak fikir pasal gaji pun ya. Baik. Kemudian 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti, iaitu golongan minoriti ini seperti apa tahu? Seperti golongan iaitu daripada ahli masyarakat orang asli ataupun daripada masyarakat kaum Serani. Jadi itulah kenapa cover chat box dengan box warna biru tu cikgu? Kenapa cover chat box dan box warna biru cikgu? Cover chat box dan box warna biru mana? Yang cikgu gerakkan ni memang chat box. Okey. Yang gerak ni memang chat box. Okey. Box yang atas tu sebenarnya adalah cikgu punya gambar lah. Yang cikgu punya video. So dua-dua ada sebab cikgu nak supaya bila cikgu cakap cikgu tahu okey di mana posisi cikgu. Oh, dia warna biru. Yes. Betul. Betul. Yes. So jangan confuse yang bawah yang memanjang tu kotak chat, yang atas tu sebenarnya adalah kotak gambar cikgu, kamera cikgu.
supaya cikgu tahu. Okey, cikgu bercakap bukanlah seorang-seorang. Rasanya kalau tak ada kamera ni, rasanya macam cakap dengan skrin. Tak naklah cakap dengan skrin kan. Okey, baik. Baik, kemudian 2 orang ahli rasmi, okey, iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Okey, dan okey, 40 orang yang dipilih melalui pilihan raya. So 40 orang. Okey, kenapa cikgu kotakkan kat sini? Ini yang berbeza. Kamu tengok bentuk A macam tu, bentuk B, bentuk B sama juga. Seorang speaker, 3 orang ahli dilantik, 11 orang wakil negeri, kemudian juga 20 orang yang dilantik, okey, mewakili kepentingan tertentu, 3 orang daripada minoriti, okey, minoriti, dan juga kita lihat 2 orang ahli rasmi, okey, sama juga, okey, dan juga di sini ada perbezaan dia. Untuk bentuk B, ada 44 orang yang dilantik melalui pilihan raya dan juga 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Setiausaha Pertahanan dengan Setiausaha Ekonomi adalah orang-orang yang in charge bahagian pertahanan dan ekonomi. Dan orang yang in charge bahagian pertahanan dan ekonomi pada waktu itu masih lagi dikuasai oleh British. British, orang pegawai-pegawai British masih lagi menganggotai Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi, iaitu mereka menguruskan perkara berkaitan pertahanan dan ekonomi. Baik, cuba kita lihat Okey, 60 ke 40 orang cikgu? Yang ini 60. So kalau kita lihat di sini berapa orang ni? Okey, bermakna cuba campur-campurkan. Ada berapa orang kat sini? 1, 3, 11, 20, 3, 2 dan 60. Berapa? 60 campur 2, 62. Campur 3, 65. Campur 20, 85. Campur 11, 90, 96. Campur 3, 99. Dan seorang speaker 100. Betul? Bentuk A 100 orang. Okey, betul? Bentuk A di sini 100 orang. Okey, 100. Okey, kalau bentuk yang B ni, okey, kita lihat, okey, 44 campur 8 berapa? 44 campur 8 ialah 52. So 52 campur 2 54 campur 3 57 campur 20 orang 77 campur dengan 11, okey, 88 campur dengan 3 91 dan campur seorang lagi 92. Bermakna di sini untuk bentuk B adalah 92 orang. Betul? Betul okey. So bentuk A ada 100 orang, bentuk B ada 92 orang ahli. Ini susunan ahli Majlis Perundangan Persekutuan yang dicadangkan. Baik. Kemudian untuk bentuk A, pilihan raya perlu diadakan tidak lewat daripada, tidak melebihi, tidak lewat daripada bulan November 1954, dan bentuk B tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu untuk pilihan raya. Dan selepas Jawatan Kuasa Pilihan Raya ini telah keluarkan 2 penyata susunan ini, dan Tunku Abdul Rahman serta Parti Perikatan, mereka mahu memilih iaitu bentuk A, bentuk A. Manakala Jawatan Kuasa Pilihan Raya itu sendiri, mereka memilih bentuk B. Bentuk B. Baik. Kalau kita fikir, kenapa Tunku Abdul Rahman setuju tentang bentuk A dan kenapa Jawatan Kuasa Pilihan Raya memilih bentuk B? Kalau kita lihat di sini, Tunku Abdul Rahman dengan Parti Perikatan, dia memilih bentuk A sebab 60 orang itu dipilih melalui pilihan raya. Bila dipilih melalui pilihan raya, tidak ada wakil British. Tak ada wakil British. Tapi kalau kita lihat Jawatan Kuasa Pilihan Raya memilih bentuk B, kenapa dia pilih bentuk B? Sebab 44 orang tu pilihan raya, tapi 8 orang itu lantikan Pesuruhjaya Tinggi. Maknanya 8 orang itu akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi
dan 8 orang itu kemungkinan besar adalah pegawai British. Nampak tak? Tunku Abdul Rahman dah tak nak pegawai British ada dalam majlis MPP ini. Tetapi bentuk B jawatankuasa tu nak ada 8 orang pegawai British dalam tu. Sebab itu Tunku Abdul Rahman pilih A dan jawatankuasa pilihan raya pilih B. Boleh faham kat situ? Setakat ni boleh faham kenapa dipilih bentuk A, kenapa dipilih bentuk B Okey. Baik. So daripada sini Tunku Abdul Rahman sebab dia nak juga bentuk A tu bentuk A tu bahagian B tu tak silap saya ada 88 orang. 88 orang Bahagian B ni Alisha 88 orang Kejap. 44 campur 8 44 campur 8 52 54 57 77 88 apa pula masukkan sekali 3 orang tu dengan tu. Betul Alisha, janganlah Alisha. Alah Alisha kan. Cikgu dah kira betul lah tu. Alah Alisha kan. Kau ni kan bikin confuse. Okey. Baik. Alah. Tak perasan perempuan tu. Okey. Betul. Okey. Okey baik Alisha. Tak perasan perempuan tu. Okey baik. Baik. Kita lihat di sini kan. Tokoh Jud dan tokoh Jud baik. Baik, Tunku Abdul Rahman telah berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock serta T.H. Tan dan juga kemudian disertai oleh Datuk Abdul Razak Husin, dan tujuan dia menyatakan apa tahu? Hasrat nak menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Maknanya diorang ni pergi ke sana untuk apa tahu? Untuk minta hak supaya biarlah kami yang menentukan 3/5 bilangan anggota MPP ni, biar kami yang pilih. Dan bilangan anggota MPP ini hendaklah dipilih melalui pilihan raya, bukan melalui lantikan Pesuruhjaya Tinggi. Itu yang Tunku Abdul Rahman minta. Dan semasa di London dengan pertolongan Lord Ogmore kat situ, Tunku Abdul Rahman berjaya bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan juga Parti Liberal. Dan Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan tentang hasrat mereka ini melalui akhbar kepada rakyat British dan ahli parlimen. Maknanya dia minta apa? Dia minta supaya biarlah kami yang menentukan ahli-ahli itu, dan biarlah kami semua yang menentukannya. Biarlah semua itu datang daripada para penduduk tempatan. Namun begitu, pada Mei 1954, Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Lelton, Setiausaha Tanah Jajahan British, dan namun begitu rundingan tersebut gagal menjayakan hasrat Tunku Abdul Rahman. Namun walaupun rundingan tersebut gagal, mereka tetap disambut meriah di tanah Melayu. So akhirnya bilangan ahli MPP yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya ialah sebanyak 52 orang. Dan perkara ini pun dipersetujui oleh pihak British dan Parti Perikatan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Akhirnya mereka memilih sebanyak 52 orang saja yang mereka nak. Dan bayangkan pada waktu itu kalau kita lihat ini adalah lukisan di Memorial Peristiaran Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka, menggambarkan orang ramai menghulurkan derma ketika rombongan Tunku Abdul Rahman menyatakan hasrat ke London. Dan tanpa disangka muncul seorang wanita. Ini dramatiknya cerita ni. Kalau kita lihat, iaitu tanpa disangka muncul seorang wanita dikenali sebagai Siti Rahmah Kasim, berumur 23 tahun ketika itu, mendekati Tunku lalu menghulurkan gelang emas yang dipakainya. Katanya dengan nilai emas tersebut, dia mahu menolong Tunku membiayai tambang ke London untuk memujuk British bebaskan tanah Melayu daripada terus ditaluk. So semangat wanita inilah dengan pantas menjalar kepada kaum ibu lain
Mereka, kaum-kaum ibu lain yang ada, tanpa dipaksa menanggalkan barang kemas berupa subang, rantai, kerongsang, pin baju, cincin semua, dikumpulkan ke dalam selendang merah milik Siti Rahmah. Dalam sekelip mata, derma yang diberikan oleh wakil-wakil dan permati ini semakin mencurah-curah. Pin baju pun boleh ya. Nampak tak? So, dan hadirin yang duduk di tingkat atas dewan telah menggugurkan wang kertas bernilai RM1 hingga 10 sen demi membantu tuanku. Ini gambaran daripada atas. Dia orang semua menjatuhkan duit shilling dan duit ringgit daripada atas untuk orang bawahan tu kutip, dan juga mereka kumpulkannya menggunakan kain tu. Kalau kita perhatikan, nampak tak? Okey, dia orang jatuhkan daripada atas. Okey, gunakan kain itu untuk collect dan juga berikan kepada Tunku Abdul Rahman untuk dijadikan sebagai tambang pergi ke London. Nampak tak? Okey. Dia lemparkan ke dalam kain tu ya. Lemparkan ke dalam kain tu. Ini bertujuan untuk apa? Untuk membantu Tunku Abdul Rahman untuk pergi ke London memohon untuk diberikan kemerdekaan. Nampak tak? Kalau macam sekarang ni, anda sanggup ke? Anda sanggup ke untuk menderma? Macam sekarang ni, anda sanggup untuk menderma bagi kemajuan negara? Kenapa tak letak dalam tabung cikgu? Sanggup Bagus. Kenapa tak letak dalam tabung cikgu? Sebab pada waktu itu dia spontan. Dia orang tak rancang pun untuk collect derma. Dia orang tak rancang untuk collect derma. Tapi tanpa disedari mereka nak derma dan suddenly semua orang bagilah. Bagi. Nampak tak? Okey, baik. Soalan bagus ini. Naik kapal terbang ke kapal laut? Dia naik kapal terbang. Khairina tanya, okey, kenapa dia orang nak buat MPP ni, dia orang kena tanya British. Kalau dia orang tak tanya pada British, apa jadi? Harus diingat, pada waktu itu, tahun 1954-55, siapakah yang memerintah negara kita? British. Yes, British. Sebab itu, nak buat apa kena tanya British dulu. Sebab kita belum merdeka. Bila dah merdeka 1957 tu, maknanya apa? British telah lepaskan pentadbiran bulat-bulat kepada kita. Dan baru kita boleh buat kita sendiri. Boleh faham? Itu the reason why diorang kena tanya British. Sebab kita masih lagi di bawah pemerintahan British. Okay. So, kalau kita lihat, oleh sebab persetujuan hanya dicapai pada awal bulan Julai, maka pilihan raya hanya diadakan pada tahun 1955 dan pada 18 Ogos 1954 hingga 19 Ogos 1954. Okey, rang undang-undang pilihan raya diluluskan bagi membolehkan pilihan raya persekutuan diadakan sebagai langkah awal ke arah kemerdekaan. Baik, British baik tak cikgu? Okey. Okey, British baik tak cikgu ya? Okey. Kita bincang secara terbuka ya. Okey. Kamu telah belajar kedatangan kuasa barat tingkatan 3 dulu, iaitu bab 1 kedatangan kuasa barat, kemudian dibentuk ditakluk Pulau Pinang, Melaka, Singapura jadi negeri-negeri Selat, bab 2, form 3 dulu. Ya, form 3 Kemudian ditakluk pula Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang jadi negeri-negeri Melayu bersekutu. So, kemudian ditakluk pula dijajah pula Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Johor menjadi negeri Melayu tidak bersekutu dan diperintah dengan gunakan sistem residen dan sistem penasihat. Kemudian lama kelamaan menjelang tahun 1957 kamu lihat bahawa perlahan-lahan British telah melepaskan negara kita untuk merdeka. Baik, kesimpulannya bagi kamu British ni baik ke tidak? Setiap seorang boleh letakkan. Okey. Baik. Susah soalan ni. Yes. Susah soalan ni. Ya. Baik. Okey, bijak. Okey, baik. Dia beginilah sebenarnya. Sebenarnya kalau
kita okey. Sebenarnya tak ada orang jahat. Macam cikgu cakap, terus terang cikgu cakap, tidak ada orang jahat, tidak ada orang yang cita-cita, kan peringkat sekolah rendah bila cikgu tanya, kamu nak jadi apa bila besar nanti? Cikgu, saya nak jadi orang jahat. Tak ada. Memang tak ada. Sebenarnya semua orang nak jadi baik. Tapi cara mereka tu yang tak baik. Contoh, British sebenarnya, dia take over NNS, NNMB, NNMTB. Semuanya kerana apa? Kerana dia nak kuasai biji timah kita dan getah kita. Maknanya sumber-sumber asli, petroleum semua, semua dia nak. Dia nak. Sebab apa? Dia perlukannya di revolusi perindustrian. So, betul dia perlukan tu. Itu tak ada masalah. Tapi cara dia salah. Iaitu apa? Iaitu menjajah negara kita. Menguasai negara kita. Menjadikan kita hamba. Itu salah. Itu salah. Okey? Okey, betul. Apa salahnya kalau berdagang je dengan kita? Betul tak? Berdagang maknanya beli daripada kita, kan? Kenapa mesti jajah? Kenapa mesti takluk? Itu satu. Cara tak betul. Okey, tapi selepas 1942, betul kata Dave. Selepas 1945, betul tak cikgu? Selepas Perang Dunia yang kedua, mereka merasakan bahawa okey, lebih baik lepaskan tanah jajahan ini. Lepaskan tanah jajahan ini. So kita nampak bahawa kerelaan mereka dan mereka menyedari tindakan mereka salah, maka mereka melepaskan negara kita untuk ditadbir semula dan merdeka. So basically kita boleh kata mereka sebenarnya baik. Kita boleh kata dia baiklah. Okay, cuma cara tak betul. Cara tak betul. Okay, cara yang tak betul. Betul juga ni. Kalau tak ada British, kita tak ada asas nak mentadbir, betul. Kalau mungkin negara kita tak dijajah, mungkin kita masih lagi terkial-kial untuk mencari bagaimana untuk mentadbir Kalau negara. tak ada British, negara tak maju. Ya, mungkin. Sebab British juga yang memperkenalkan jalan raya, memperkenalkan landasan kereta api, memperkenalkan telegraf, kan? Jadi kita, at least kita berterima kasih lah. Kan? Macam ni lah, macam cikgu disiplin kamu, guru sekolah disiplin kamu. Dia tahu kamu nakal. Dia rotan kamu. Kamu dikenakan hukuman rotan. Okey? Pada kamu. Okey, kamu akan ingat sampai bila-bila. Tapi dengan rotan itu, kamu telah belajar dengan sungguh-sungguh dan kamu berjaya, kamu sampai dapat degree, kamu dapat kerja baik, kamu cakap apa? Dulu kalau aku tak kena rotan, mungkin aku tak jadi macam sekarang. Betul tak? Kamu akan berterima kasih. Kamu berterima kasih kerana apa? Dengan disiplin itu, dengan rotan itulah, maka kamu telah menjadi baik. Cuba tak kena rotan dulu. Mungkin kamu tak jadi orang macam sekarang. Tapi kita orang tak pernah kena rotan. Tak pernah kena rotan Saya lah. Okey. Macam tempat simpan weapon cikgu. Oh ya ke? Adakah negara tak maju lagi sekarang? Ada je. Ada negara tak maju. Banyak. Zimbabwe. Banyak, memang banyak. Ya, betul. Jadi itu kesimpulan lah. Nak kata dia jahat tak jahat. Mungkin cara dia yang salah lah. Ya. Cikgu sendiri. Kan cikgu pernah cakap. Cikgu sendiri pernah kena rotan. Okay, kena sembat dekat betis, kan, 2 kali kanan 2 kali kiri, kan, sampai pecah lah, berdarah lah, kan. Jadi Tak apalah cikgu. tak apalah. Saya pun kena pukul kat badan. Tapi kita, kasih respect. ya, betul. Okay. Jadi adakah dengan rotan itu patut ke? Patut ke kita report kepada polis ke yang kita telah dirotan? Tak patut, kan? Sebab cikgu kita bukan nak mendera kita, tak. Dia buat kerana menghukum. Salah kita juga, kan? Salah kita juga, itulah. Nak mengajar. Sebab tu terima. Bangkit kalau nipis pedih-pedih gitu. Nakib. Wah, macam pernah ada pengalaman je Nakib kena rotan. Ada pengalaman lah. Sial dia. Banyak cikgu. Kan? Sama kita, sama. Sip. Kan. Kan. British hukum kita sebab kita buat apa? Mana ada hukum. Okay. Mana ada hukum. Okay, tak adalah.
Okey, cikgu buat apa kena sebat? Cikgu duduk asrama, jadi bangun lambat. Bangun lambat subuh. Okey, bangun lambat subuh kena rotan. Ya. Yeah. Baik, so itulah yang berlaku ya. Alright. Tak ada hukum tapi bunuh je. Pulau Putih sebenarnya asal mana? Asalnya Johor. Okey. Tak turun ya. Habis Hani Sofia kena rotan. Kena rotan ya. Alright. Cikgu tak tahu. Alright. So keanggotaan dalam Majlis Perundangan MPP ni sebenarnya sebelum ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi caranya dengan mengundang parti politik, pertubuhan kaum serta badan pekerja, perniagaan dan perusahaan menguatkan ini. Namun nama calon yang sesuai dikemukakan untuk menjadi calon dalam MPP ni. Ini sebelum pilihan raya. So sekarang bila dah tahun 1955 ni, mereka kata cara ini dah tak dilakukan dah. Caranya mereka nak buat apa? Keanggotaan itu akan dilakukan melalui pilihan raya. Itu sebenarnya. Okey. Baik. So inilah dia proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Raja yang berikut ialah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Mula-mula Suruhanjaya ini akan penentuan sempadan kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. 52 nampak tak agak-agaknya ni? Macam blur je. 52 kawasan pilihan raya. So setiap satu ni ada kawasan lah mewakili seluruh negara. So yang kecil-kecil ni semua kawasan ni semua ya. So contoh sempadan kawasan. So sempadan dia sampai mana, so dia telah letakkan sempadan-sempadan itu ya. Pasal habis sekolah akan masa tu agak cubit apa. Okey, baik. Tu biasalah tu. Kan kalau budak perempuan biasanya kena cubit lah. Satu kerusi satu daerah. Betul. Kalau kita lihat di sini satu kerusi satu daerah lah. Ataupun satu kawasan lah. Satu kerusi satu daerah. Dia macam tu. So total semua ni ada 52 daerah, iaitu 52 kerusi, 52 kawasan. So diorang tentukan dulu sempadan-sempadannya. Selepas itu kemudian barulah rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Rang undang-undang. Anda tahu kan rang tu maksudnya apa? Rangka. Ya, rangka undang-undang untuk pilihan raya telah diluluskan. Dan juga seterusnya barulah nombor 3 pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober di seluruh tanah Melayu. Manakala di Terengganu bermula pada 29 Oktober. Kenapa pengundi kena daftar? Sebab daftar pengundi ni iaitu untuk kita kata menyaring atau menapis. Bukan semua orang boleh mengundi. Bukan semua orang boleh mengundi ya. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk jadi pengundi ini sahaja yang boleh mengundi. Apakah syarat nak jadi pengundi? Apakah syarat yang boleh mendaftar untuk mengundi? Iaitu mestilah orang itu warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya dia warga negara. Kalau bukan warga negara tak boleh. So apa kerja pembangkang waktu bukan pilihan raya? Soalan nuzul. Apa kerja pembangkang waktu bukan pilihan raya? Pembangkang ni sebenarnya adalah opposition ya. Opposition maknanya pihak parti lawan bagi kerajaan. Baik, pihak dia sebenarnya pembangkang ni adalah dia sebenarnya menjalankan kerja sebagai check and balance. Bukan semua tindakan kerajaan itu betul. Ingat bukan semua tindakan kerajaan itu betul. Jadi, yang pembangkang ini akan semak. Betul ke kau buat ni? Bila tiba-tiba dia silapkan, dia akan bangkang. Dia kata apa? Kau tak boleh buat macam ni. Sebab biasanya kalau dalam satu kerajaan yang sama, kalau katakan dia buat salah pun, orang-orang dalam kerajaan kata, tak apa kau buat, okey je ni, okey je ni.
Ya, yang pembangkang maknanya apa? Dia cari kesilapan supaya apa? Supaya kerajaan tu betulkan. Kerajaan tu betulkan. Cikgu, Ya, maksudnya pembangkangan tu baik ke tak baik? kedua-duanya baik dan kedua-duanya diperlukan. Pembangkang tu diperlukan, yang pihak kerajaan pun diperlukan. Supaya apa? Ada check and balance. Kalau semua jadi kerajaan, kalau kerajaan buat salah, nanti yang lain-lain semua sokong aja. Jadi negara kita akan pergi ke arah yang salah. Nampak tak? Betul. Cikgu, ya betul. Betul, Lana. Ada government dan opposition. Sama. Di parlimen pun ada opposition dan juga ada government. Memang. Okay. Diorang bersaing bukan apa? Untuk apa? Untuk check and balance. So, ya. Jadi kalau ada isu macam mana nak selesaikan? Maksudnya dia nak membaiki kelemahanlah kerajaan. Ya, betul. Dia bertujuan, dia komplain untuk untuk supaya kerajaan baiki kelemahan itu. Itu sebenarnya. Maksudnya dia baik lah cikgu. Ya, betul. Betul. Contoh macam kita lah. Macam kamu di rumah lah. Kamu dengan mak kamu. Kamu selalunya pilih yang lain. Mak kamu pilih lain. Betul tak? Okey, baik. Betul. So, apabila kamu buat pilih lain, kemudian mak kamu setuju. Okey, buatlah. Kemudian bila kamu buat tu ada kesilapan sikit, mak kamu tegur. Adakah mak kamu jahat? Tak. Tapi mak kamu tegur supaya apa? Supaya kamu baiki. Kamu sedar kesilapan kamu. Itu sebenarnya. Macam baju exercise tahan lama katanya. Yes. Jadi di sini opposition dengan government, bila government run, opposition ni, pembangkang ni, okey, dia akan tegur. Okey, kau silap kat sini ni, kena betulkan balik ni. So terpulang pada kerajaan nak ikut ke tidak. Kalau kerajaan kata terima, okey, baguslah. Kan? Baguslah kan. Kalau tak terima pun mungkin ada reason dia. Yeah. Pembangkang ni maksudnya dia advisor lah. Dia advisors. Okay? Dia bertugas sebagai advisor. Dia akan membongkarkan apa kesilapan yang telah dilakukan oleh kerajaan. Itu. Lepas tu kenapa dia orang bagi nama pembangkang? Sebenarnya nama betul. Sebenarnya sebab itu bukan pembangkang. Sebenarnya yang sebaik-baiknya ialah opposition ataupun pihak lawan. Bukan pembangkang sebenarnya, pihak lawan. Opposition. Jadi itu tugas dia. So apabila parlimen dibubarkan, yang government tadi, orang government tadi, dia akan kembali bersama-sama dengan parti-parti lain sekali lagi buat pilihan raya. Kali ni katakanlah pilihan raya, yang tadi golongan opposition tadi, dia pula dapat jadi government. Dia run pula. Bila dia run pula, orang yang government tadi telah menjadi opposition. So opposition pun sama. Dia pun kena bertugas menjadi check and balance kepada government yang sedia ada. Dengan cara mana-mana government berlaku kesilapan, dia kena tegur. So itu tugas government dan juga opposition, saling bantu-membantu. Tak boleh tak ada opposition. Kalau tidak, tak balance. Nampak tak? Itu kepentingan sebenarnya. Nampak? So, sekarang kamu faham Ya, macam kalau CCTV, dia tengok aja Dan. Ini siap tegur lagi. Kita ni kat bawah-bawah ni, kalau kamu katakan, kenapa rakyat tak tegur? Macam mana kami nak tegur? Kami tak boleh masuk Dewan Parlimen. Kami bukan orang Parlimen. Kami nak tegur macam mana? Betul tak? Jadi ahli parlimen itulah yang akan bertanya. Kalau pembangkang menang, tak jalanlah projeknya. Kalau projek itu sebenarnya kalau projek itu telah diluluskan, maka dia akan jalan walaupun pembangkang yang menang. Baik, bukan dah ada raja ke? Baik. Raja ialah ketua negara. Tetapi yang manage the country adalah Prime Minister and Cabinet. So, Prime Minister and Cabinet ni, kalau dia salah run, salah manage, kita boleh tukar, ambil orang lain.
but the leader still agung atau raja. Nampak tak? So raja kan kita dah faham, raja mesti ada para pembesar. So para pembesar akan membantu raja. So the prime minister dengan kumpulan tu juga dikatakan sebagai para pembesar lah, to manage the country. Nampak? Boleh faham Nuzul? Dia punya susun atur kuasa. Nampak tak? So next pilihan raya bila cikgu? Cikgu rasa next pilihan raya mungkin 2022, next year kot. Next year rasanya, next year ke next 2 years, macam tu lah. So kalau katakan kamu ada calon-calon yang kamu rasa nak jadikan calon untuk bawa ke parlimen, kamu boleh tengok-tengoklah daripada sekarang siapa yang bagus, siapa yang tak bagus. So kamu boleh pilih orang tu untuk jadikan dia sebagai menteri dan kamu boleh undi dia nanti. Kan? Pasti Rafi tak bertanding cikgu. Okey. Okey. Kita tak undi boleh ke? Okey, Khairina. Kalau anda tak undi, boleh. Tak ada masalah. Tetapi anda tak menjalankan tanggungjawab anda. Sebagai rakyat, surugi. Anda tak menjalankan tanggungjawab anda. Contohlah sebab pengundian ni wajib tau. Kewajipan sebenarnya. Macam katakan kamu tak solat. Kan? Boleh tak kamu tak solat? Boleh je. Kan? Tetapi kamu tidak menjalankan tanggungjawab kamu. Okey, untuk solat. Itu je. Dan konsekuensnya kamu tanggunglah. Sama macam kamu tak undi. Yes, betul Aisyah. Macam kamu tak mengundi. Bila kamu tak mengundi, tak ada masalah. Tapi kamu tak menjalankan tanggungjawab kamu. So, kamu kena terima lah konsekuensnya. Tapi jangan cakap tak puas hati. Yes, betul. Jangan cakap tak puas hati. Okey, tak mengundi. Kan? Jangan, okey. Bila kamu tak mengundi, kemudian kamu kata, oh saya tak puas hati lah apa semua. Kita akan cakap apa? Kenapa kau tak mengundi? Lain kali mengundi. Bila diberi peluang, mengundi. Okay, jalankan tanggungjawab anda. Kalau COVID masih ada, tahun depan dia boleh tangguhkan ke? Memang wajib buat pilihan raya ke? Sebenarnya pilihan raya memang wajib sebenarnya. Memang wajib. Jadi PM tak salahkan. Okey. Kalau kaum selain Melayu jadi Perdana Menteri tak salahkan. Okey. Perkara itu telah termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menyatakan bahawa sebenarnya raja mesti daripada golongan orang Melayu dan berketurunan raja. Begitu juga Perdana Menteri adalah di kalangan orang Bumiputera, Melayu dan juga rakyat Malaysia. So telah diletakkan sifat-sifat karakter orang Perdana Menteri itu sebagai siapa. So kalau Perdana Menteri itu memang telah dimentionkan sebagai mestilah berketurunan Melayu dan apa semua. So kita tak boleh lawan perlembagaan itu. Sebab perlembagaan itu telah tulis macam tu. Kan. Tapi kalau menteri-menteri yang lain tak ada masalah. Terbuka. Dia macam tu. So selagi tak melawan perlembagaan tak apa. Tak menyalahi perlembagaan. Maksudnya kaum India ke kaum Cina tapi warga negara tak boleh ke? Tak boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Tak dapat jadi Perdana Menteri. Tapi menteri boleh. Timbalan menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke atau menteri-menteri boleh. Tapi kalau tak silap cikgu, Perdana Menteri itu adalah daripada keturunan Melayu dan itu dah memang tertulis dalam perlembagaan. Ya, perlembagaan. Kalau macam Perdana Menteri, kenapa hanya Melayu dapat tempat tu tapi bukan macam kaum India atau kaum Cina macam tu? Okey, sebab ini telah kita kata sebagai dipersetujui daripada peringkat merdeka lagi, di mana perlembagaan itu telah tertulis bahawa harus diakui bahawa negara ini perlu diperintah oleh rakyat asal. So rakyat asal ialah kaum Melayu. Jadi sebab itu perlu diperintah oleh orang Melayu. Namun menteri-menteri daripada kaum lain boleh diterima. Boleh diterima. Sebab itu menteri-menteri ada yang menteri Cina, ada yang menteri India, boleh, tak ada masalah. Tapi Perdana Menteri itu selalunya
perlu dikatakan orang Melayu. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri lah yang selalu berurusan dengan agung dan berurusan dengan raja-raja. Jadi kena ikuti protokol dan adat istiadat untuk bertemu raja dan agung ini. Jadi sebab tu digalakkan untuk orang Melayu lah. Perlembagaan boleh diubah ke oleh agung? Tak boleh. Sebenarnya dalam Malaysia ni, perlembagaan tu set undang-undang tu dia di atas sekali. Di bawah ini barulah yang di Pertuan Agong. And then di bawah itu barulah ada Perdana Menteri dan menteri-menteri dan sebagainya. So perlembagaan ini anda tak boleh ubah. Anda tak boleh ubah perlembagaan ini. Dia memang telah ditetapkan. Unless kalau negara kita ini dibubarkan. Dibubarkan itu maksudnya apa? Raja-raja semua telah terhapus, Perdana Menteri dan menteri-menteri semua telah terhapus, mungkin akibat bencana besar ataupun juga akibat peperangan pun semua. So dan kemudian kita nak buat balik, kita nak buat balik negara kita, dan itu baru kita boleh buat perlembagaan baru. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Sebab kalau agung ubah sendiri pun, dia bukan something like you can, bukan something like you can ambil dan juga you can change it. No, tak boleh. Dia something like written, dan ianya perlembagaan itu dipegang oleh siapa? Dipegang oleh mahkamah. Dipegang oleh mahkamah. So let's say kalau katakan agung melanggar perlembagaan, mahkamah kata apa? Mahkamah akan keluarkan satu surat bahawa apa? Dia akan bagi tahu bahawa tuanku telah menyalahi perlembagaan. Mahkamah. So nampak tak? Kalau agung kata, apa pula kan? Saya lebih berkuasa, better lagi berkuasa. So mahkamah akan kata apa? Tak, tuanku. Sebenarnya perlembagaan lebih berkuasa daripada tuanku. Perlembagaan lagi tinggi daripada tuanku. Kita harus menghormati perlembagaan itu. Pernah? Susmita, pernah? Okay. Jadi itulah sebenarnya apa yang berlaku di negara kita. Yes, sebab mahkamah is a system. Dia bukan individu. Mahkamah is a system, perlembagaan ialah sistem. So kalau katakan kamu nak buat changes, changes secara drastically dan juga secara besar-besaran, kamu kena ubah perlembagaan dan mungkin harus membubarkan seluruh negara ni dan baru boleh ubah. But I don't think so lah, kan? I don't think so lah. Janganlah buat macam tu kan. Akan menyebabkan huru-hara. Kita nak live in peace, kan? Kita nak hidup dengan aman. Kita nak hidup dengan aman. Anyway, kalau katakan kamu kata bahawa nak menentang kan. Cikgu nak tanya kamu, kalau kamu menentang menteri sekalipun, dia dengar ke? Dia tak dengar pun.